Terima kasih, Tuan Speaker. Ada beberapa soalan undang-undang yang ingin saya bangkitkan. Tuan Speaker, saya merujukan kepada undang-undang yang telah pun dikemukakan. Isu pertama yang ingin saya bangkitkan berkaitan dengan Seksyen 5A. Seksyen 5A menyatakan bahawa, dan saya bacakan dalam bahasa Inggeris dulu. Now, the Principal Act is amended by inserting after Section 5 the following section. Registrar 5A Kurungan 1. The Registrar, Deputy Registrar and the Senior Assistant Registrar shall be appointed by the Yang di-Pertuan Agong on the recommendation of the Chief Justice. The Assistant Registrar of the Subordinate Court shall be appointed in accordance with Section 106. Tuan Yang di-Pertuan, saya nak bangkitkan di sini. Kelihatan bahawa seksyen ini memberi peruntukan untuk cara bagaimana seseorang SAR atau DR akan dilantik. Tetapi saya lihat bahawa di dalam peruntukan ini tidak ada sebarang peruntukan yang menjelaskan apakah kuasa Registrar, Deputy Registrar and the Senior Assistant Registrar. Itu pertama. Keduanya, kelihatan bahawa tidak ada sebarang peruntukan yang menyatakan apakah tugas-tugas dan bidang kuasa pegawai-pegawai yang dinyatakan. Inilah satu perkara yang saya rasa penting, oleh kerana tidak masuk akal untuk kami mempunyai satu peruntukan yang menyatakan bagaimana mereka akan dilantik, tetapi tidak jelas dinyatakan apakah kuasa mereka dan bagaimana mereka akan bertugas di dalam skim yang baru ini. Yang keduanya berbangkit isu berkenaan dengan Seksyen 7. Seksyen 7 memindah ataupun membawa pindaan kepada Seksyen 65 dalam akta ini. Tuan Di-Pertua, saya rujuk kepada Seksyen 7 atau Seksyen 7 yang khususnya B, di mana dinyatakan bahawa, dan saya baca bahasa Inggeris, B5, a Sessions Court may, in respect of any action or suit within the jurisdiction of the Sessions Court in any proceedings before it, A, grant an injunction, and B, make a declaration. Nah, ini penting. Whether or not any other relief, redress or remedy is or could be claimed. So, kalau kita lihat prosedur Tuan Di-Pertua dalam Mahkamah Tinggi, prosedur ini ditetapkan oleh the rules of the High Court ataupun kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980, di mana jelas dinyatakan untuk injunction aturan 29. Kita mempunyai dengan spesifik bagaimana permohonan akan dibuat, keadaan-keadaan dalam mana satu injunksi itu akan dibenarkan dan sebagainya. We have mariwa injunctions, we have also quatimés. These are things that were expressly provided for in the rules. Tetapi di sini kita lihat bahawa di subordinate court rules tidak mempunyai sebarang peruntukan yang sama. So kita di sini, saya rasa apa yang dicadangkan ini berniat baik, tetapi tidak masuk akal untuk kami mempunyai peruntukan yang membenarkan satu perintah tersebut dibuat, tetapi tidak ada aturan-aturan atau kaedah-kaedah dalam mana kita tahu bagaimana ataupun di atas asas mana peruntukan-peruntukan ataupun injunction khususnya dan juga deklarasi dapat dibuat. Keduanya, kalau kita lihat apa yang dikatakan selepas daripada itu, whether or not any other relief, redress or remedy is or could be claimed. Now, di Mahkamah Tinggi, Timbalan Menteri, kita tahu bahawa kita dapat berbagai cara dalam mana satu proceeding dapat dibawa. So, biasanya kita ada writ. Now, in the writ we can apply, of course. Now, kita juga boleh terus memohon untuk satu injunksi dengan memakai procedure originating summons. Tetapi di mahkamah rendah lain, mahkamah rendah kita tidak mempunyai satu peruntukan yang membenarkan permohonan terus dibuat untuk injunksi. So di sini saya nak tanya sama ada pindaan di dalam Seksyen 7 ini atau Seksyen 65 ini dibuat secara serentak dengan pindaan ataupun gubalan rules yang baru, ataupun sama ada ianya belum lagi difikir pasti lagi. Oleh kerana kalau belum difikir pasti lagi, I think that this is going to cause much more confusion than solve the problem that it seeks to solve. Nah, itu keduanya. Yang ketiganya, saya nak tanya berkenaan dengan isu contempt. Kalau kita lihat kepada Perlembagaan Persekutuan dan juga kepada undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan,
jelas ternyata dinyatakan bahawa the courts, especially the High Court, will have power to punish for contempt of itself. Nah, soal yang timbul di sini adalah sama ada memandangkan kita nak given the fact that we want to increase jurisdiction, nak tingkatkan jurisdiction kepada 1 juta dan juga kepada 100,000 untuk magistrate, dan juga saya lihat bahawa ada usaha untuk membawa kepada injunctions especially. Right? Because if we want to enforce an injunction, apa yang cukup penting adalah bagaimana kita nak pastikan injunksi tersebut dipatuhi. So ada provisions. Adakah ini difikirkan sebelum pindaan-pindaan dicadangkan? Bagaimana kita nak adakan satu mahkamah session yang boleh mengeluarkan perintah injunksi, tetapi tidak ada peruntukan yang membolehkan mahkamah mengambil tindakan dari segi contempt kalaulah injunksi tersebut tidak dipatuhi. Now, Tuan Yang di-Pertua, saya buat rujukan kepada akta, iaitu di Subordinate Courts Act 1948 itself. Nah, di dalam akta ini ada apa yang dinyatakan sebagai schedule. Nah, ini adalah third schedule yang wujud dengan kuasa Section 99A akta tersebut. Nah, di dalam peruntukan ini kita lihat bahawa Section 26 Tuan Yang di-Pertua, Section 26 of the third schedule speaks of contempt. Kalau saya boleh baca apa yang dinyatakan di sini, and I've only got the English version. Power to take cognizance of any contempt of court and to award punishment for the same, not exceeding in the case of a sessions court, a fine of 300 ringgit or imprisonment of 6 weeks. In the case of magistrates court presided by first class magistrate, a fine of 150 ringgit or imprisonment for 3 weeks. And then in the case of magistrates court by second class magistrate, 50 ringgit or 1 week imprisonment, to such extent and such manner as may be prescribed by rules of court. And of course, if the contempt is punishable as an offence under the penal code, then the court may, in lieu of taking cognizance thereof, authorize the prosecution. So bukan bahawa mahkamah boleh mengenakan hukuman yang ada di bawah kanun keseksaan, but it may authorize the prosecution. So here, minimal. Kalau injunction atau injunksi tidak diikuti, maka dia yang kuasa yang ada pada pihak mahkamah hanya untuk mengenakan denda. Here, Sessions Court, fine of 300 ringgit or imprisonment for 6 weeks. So, adakah peruntukan-peruntukan ini mencukupi untuk memastikan bahawa matlamat yang ingin dicapai dalam pindaan-pindaan undang-undang ini boleh dicapai? So, setakat itu saja saya minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih. Thank you. Terima kasih,